Salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-7 geometri koordinat ini. Dan dalam siri video kita kali ini kita akan mempelajari tentang locus. Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh untuk bab yang ke-7 geometri koordinat ini meh. Okey meh, kali ini kita akan mempelajari tentang locus meh. Oh, okey cikgu, okey. Okey, Hamid pernah dengar tak perkataan locus ni? Pernah cikgu tapi dah tak ingat dah cikgu. Okey, tak apa. Okey meh, bila kita sebut tentang locus kan meh, dia mesti melibatkan suatu titik yang bergerak. Meh boleh terbayang tak macam mana rupa titik bergerak tu? Macam mana titik boleh bergerak cikgu Boleh meh, ambil tengok di sini Cikgu letakkan dua titik, satu titik A, satu titik B Okey. Jadi titik A ni meh, cikgu namakan sebagai titik tetap. Maksudnya titik tu tak bergerak lah. Titik B yang bergerak. Itu sebab cikgu tandakan merah ni supaya meh boleh tengok dengan jelas Okey, sekarang meh tengok dia akan bergerak meh. Tu. Oh, itu yang cikgu maksudkan titik bergerak tu cikgu Itulah. Okey, apa yang Amir nampak kat sini? Dia bergerak dalam bulatan cikgu. Betul. Jadi maknanya medik kat sini, titik P ini telah membina satu surehan pergerakan yang berbentuk bulatan. Betul tak? Okey, betul juga. Surehan yang berbentuk bulatan inilah yang dipanggil locus. Oh, okey cikgu, saya faham. Ini locus punya cikgu Jadi maksudnya cikgu, kalau tak ada titik bergerak tu maka tak adalah locus. Betul. Pandai pun Tapi walaupun kita kata locus itu terbentuk jika ada titik yang bergerak kan, tapi dia adalah juga syarat-syarat dia. Okey, Amir tengok di sini Okey, Amir tengok dalam situasi ini kita dapat perhatikan bahawa jarak antara A dengan titik bergerak P tu dia sentiasa sama, nampak? Okey daripada sini kita dapat buat satu kesimpulan kesimpulannya ialah suatu titik yang bergerak dengan syarat jarak dia dari satu titik tetap sentiasa sama. Okey, maka titik bergerak itu akan membina suatu locus yang berbentuk bulatan. Ambil faham? Okey cikgu, faham. Cikgu, pergerakan ni mesti bulatan saja ke cikgu? Tidak dia boleh garis lurus, dia boleh lengkungan, macam itulah. Jom kita tengok contoh locus yang lain Okey cikgu. Okey kita tengok contoh lain suatu locus di sini Okey di sini kan titik yang bergerak tu adalah titik P warna merah ni. Okey, titik A dan titik B ni merupakan satu titik tetap Okey, jadi kan Amir tengok di sini. Jarak antara P dengan A dia sama dengan jarak antara P dengan B Okey, sekarang Amir tengok bagaimana bentuk pergerakan titik P yang bergerak ni Okey, nampak dalam pergerakan ini jarak antara PA dengan PB sentiasa sama walau di mana P ini berada, jarak antara PA dan PB sentiasa sama. Jadi bentuk pergerakan titik yang bergerak ini merupakan suatu garis lurus Ambil tengok. Jadi maksudnya titik P ini telah membina suatu surehan pergerakan yang berbentuk garis lurus. Boleh Jadi maknanya cikgu, locus ni boleh juga berbentuk garis lurus ya betul. Okey jadi daripada sini kita dapat buat kesimpulan macam ni. Suatu locus yang berbentuk garis lurus itu akan terbentuk jika jarak antara titik bergerak P ini dengan titik tetap A, jaraknya sentiasa sama antara P dengan titik tetap B. Okey, arti kata lain jarak PA sentiasa sama dengan jarak PB. Jika syarat itu dipenuhi, maka locus yang terbentuk merupakan suatu garis lurus. Boleh faham ke ni? Okey juga, saya faham.
Okey meh, berdasarkan apa yang kita lihat tadi meh, kita dah faham dah apa yang dikatakan sebagai locus kan Jadi locus ialah suatu surehan titik yang bergerak dengan syarat tertentu Okey meh, locus boleh dalam bentuk bulatan Okey, locus juga boleh dalam bentuk garis lurus dan satu lagi meh, locus juga meh dia boleh dalam bentuk lengkungan tau meh. Contohnya apa? Macam lontar peluru tu kan. Okey. Jadi peluru tu meh adalah titik yang bergerak Apabila kita lontarkan peluru tu meh, maka peluru itu akan bergerak dalam bentuk lengkungan Okey juga okey. Okey meh, bila sebut locus meh, kita boleh tentukan persamaan dia dan persamaan ini dikenali sebagai persamaan locus sekarang kita nak belajar ni lah meh, cara-cara untuk menulis persamaan locus. Boleh? Okey juga okey. Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh. Okey, sekarang ni meh kita nak belajar cara bagaimana untuk menulis persamaan locus Okey, di sini meh cikgu tuliskan satu tajuk kecil di sini, iaitu locus suatu titik bergerak dari suatu titik tetap adalah malar. Okey, jadi maksudnya apa yang nak diberitahu di sini meh, locus yang kita nak bincangkan ni ialah suatu locus yang meletakkan syarat di mana titik bergerak itu jaraknya dari satu titik tetap adalah malar. Malar tu maksudnya sentiasa sama Okey meh, untuk memudahkan kefahaman kita meh, kita lihat contoh ni. Cari persamaan locus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik A 1-6 sentiasa 5 unit Okey, kita tandakan dulu titik tetap A tu 1-6 tu, dan kemudian kita tandakan titik bergerak P. Okey meh, di sini meh titik bergerak tu adalah titik P maka koordinat titik bergerak meh, koordinat dia mesti kita tulis sebagai XY. Nampak? Kenapa XY sebab titik P ini merupakan titik yang bergerak dan kedudukannya akan berubah-ubah. Kan X dan Y ni kan pun boleh ubah kan meh kan? Ya cikgu. Itu sebab kita tulis sebagai XY. Sebab koordinat P ini akan berubah-ubah. Boleh faham? Okey je okey. Okey, kita teruskan meh. Di sini diberikan bahawa jarak AP sentiasa 5 unit. Macam tu Jadi di sini nak bagi tahu kita bahawa walau di mana titik P itu berada, maka jarak AP sentiasa 5 unit. Yang itu kita panggil sebagai malar Okey. Maka meh di sini locus yang terbentuk adalah merupakan suatu bulatan. Betul tak? Betul cikgu, betul. Baik, jadi sekarang ni matlamat kita nak cari persamaan locus ini. Erti kata lain, nak cari persamaan bulatan ni. Boleh? Okey cikgu, boleh. Langkah pertama kita gunakanlah syarat PA sama dengan 5 unit Okey, kemudian kita akan gunakan rumus jarak antara dua titik. Cikgu tuliskan dulu kurungan-kurungan ni. Okey, kemudian kita akan isikan kurungan-kurungan ni dengan nilai-nilai yang berkenaan boleh meh? Boleh cikgu, boleh. Okey, dalam kurungan yang pertama ni kita nak isi apa Kita akan isikan dengan X tolak X. Dalam konteks ini X tolak 1. Nampak? Okey. Kemudian dalam kurungan yang kedua ni kita akan tuliskan Y tolak Y. Jadi Y tolak negatif 6. Okey seterusnya kita jalankan operasi algebra macam biasalah Okey, jadi langkah pertamanya kita nak kena buang dulu tanda punca kuasa 2 ni. Macam mana caranya? Caranya ialah kita kuasa 2 kan sebelah kiri dan kanan maka hilanglah bumbung tu Okey, kemudian kita ringkaskan X tolak 1 kuasa 2 kita kembangkan Y tambah 6 kuasa 2 juga kita kembangkan, akhirnya dapat kita tulis macam ni. Kemudian kita ringkaskan akhirnya kita dapat ringkaskan seperti ni maka inilah dia persamaan locus yang kita cari tu Okey juga okey. Menarik. Okey kita teruskan pembelajaran kita melihat di sini tajuk kecilnya dinyatakan di sini nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar. Okey, untuk memahaminya kita lihat contoh di sini cari persamaan locus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari dua titik tetap A 01 dan B 23 adalah sentiasa sama Okey, di sini kita buat gambaran dulu kita tandakan titik bergerak P dan ingat bila kata titik bergerak koordinat dia mesti XY Kemudian di sini titik A 01 dan titik B 23
Okey, seterusnya meh dinyatakan di sini jarak dari dua titik tetap A dan B adalah sama. Maksudnya ialah jarak antara PA dan jarak antara PB adalah sama. Tu maksudnya Okey meh, apabila syarat ini diberikan, ini menyatakan bahawa bentuk pergerakan titik P itu adalah suatu garis lurus. Boleh? Okey je, okey. Okey, jadi sekarang kita nak cari persamaan lokus ini jadi macam mana cara dia? Kita gunakan syaratnya, iaitu PA sama dengan PB, dan kita akan gunakan rumus jarak antara dua titik. Okey meh, untuk mudahkan pengiraan kita kita tulis dulu rumus dia. Letakkan kurungan-kurungan kosong ni dulu. Inilah cara dia Okey juga, okey. Baik. Kemudian kita nak letak apa dalam kurungan pertama ni? Kita rujuk kepada PA kurungan pertama ni ialah X tolak X. Maknanya X tolak kosong lah. Okey meh? Okey juga. Baik, di sini ialah Y tolak Y. Jadi Y tolak 1. Okey? Boleh? Okey, boleh juga. Okey meh, kalau macam tu cuba ambil isikan kurungan di sini apa ni Yang ni X tolak 2 cikgu. Yes, betul, bagus. Seterusnya? Yang ni Y tolak 3. Yes, okey, bagus. Okey, seterusnya kita nak ringkaskan jadi macam mana cara kita nak ringkaskan? Kita buang dulu tanda punca kuasa 2 ni Jadi macam mana cara dia? Kita kuasa 2kan kiri dan kanan, maka hilanglah tanda punca kuasa 2 tu Okey, seterusnya kita kembangkanlah Y tolak 1 kuasa 2, X tolak 2 kuasa 2, Y tolak 3 kuasa 2 ni kita kembangkan dan akhirnya kita dapat tulis seperti ni Okey, seterusnya kita ringkaskan kita tengok di sini X kuasa 2 di sebelah kanan ni juga ada X kuasa 2 jadi bila X kuasa 2 sebelah kanan ni bawa ke kiri kan dia saling menghapus jadi kita potong teruslah, kita buang yang ni. Begitu juga dengan Y kuasa 2 ni juga kita boleh hapuskan dan akhirnya kita ringkaskan jadi seperti ni dan kita boleh ringkaskan lagi sampailah dapat bentuk yang paling ringkas Adakah ini bentuk paling ringkas? Bukan Ini sebab apa? Sebab 4, 12 ni masih boleh diringkaskan lagi. Kita boleh bahagi dengan 3 Bagi semua dengan 3 Akhirnya kita dapat, inilah dia persamaan lokus yang kita cari tu. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Cikgu, ini persamaan garis lurus yang Y sama MX tambah C tu cikgu. Betul kan lokus kita kan garis lurus ni. Tu dapat persamaan garis lurus dah. Betul lah juga Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua titik R bergerak dengan jaraknya dari titik A 1, 2 dan B negatif 2, 3 dalam nisbah 1, nisbah 2. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak R. Okey, bagaimana cara penyelesaiannya kita tuliskan dulu titik R itu titik yang bergerak dan koordinat dia mesti XY. Okey, koordinat A 1, 2, koordinat B negatif 2, 3. Dan kemudian dinyatakan di sini tentang nisbah titik R yang bergerak itu Okey, berdasarkan maklumat ini maka dapat kita tuliskan RA nisbah RB sama dengan 1 nisbah 2 Okey untuk langkah seterusnya nisbah ini kita jangan nyatakan dalam bentuk double dotted ini ataupun titik dua bertindih ni. Kita tak mau dalam bentuk ni kita mau nisbah ini kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Maka kita tulis macam ni, RA per RB sama dengan 1/2. Kemudian kita darab silang maka dapat kita tulis sebagai 2RA sama dengan RB Okey, langkah seterusnya seperti biasa kita akan gunakan rumus jarak antara dua titik. Apa yang kita nak isi dalam kurungan yang pertama ni ialah X tolak X. Okey, jadi di sini kita kena rujuk koordinat R dan A. Okey, jadi di sini ialah X tolak 1 lah. Okey, kemudian di sini Y tolak 2 Okey. Kemudian seterusnya di sini ini merujuk kepada R dan B Oleh itu X tolak negatif 2. Okey, kita terus tulislah X tambah 2 Kemudian Y tolak 3. Boleh? Macam mana boleh Okey juga, boleh. Okey, bagus Baik, seterusnya kita ringkaskan macam tadilah. Buang dulu bumbung tu dengan cara kita kuasa 2 kan sebelah kiri dan kanan. Okey, tapi ingat di sini bila kita kuasa 2 kan jangan terlupa bahawa 2 ini juga kena kuasa 2 kan. Jadi 4. Okey. Yang kedua jangan lupa ni.
kurungan ni. Mesti kena tulis kurungan ni. Kalau tak tulis ni meh, salah lah jawapan kita. Kenapa tahu kita kena tulis kurungan ni? Sebab dua ini kan dia akan darab dengan semua ya. Okey, kalau kita tak tulis kurungan ini, maka kita akan darabkan dengan yang depan ni saja. Sedangkan kita kena darabkan semua. Seterusnya kita kembangkan X tolak 1 kuasa 2 dan yang lain-lain ni. Okey, akhirnya kita dapat seperti ini. Okey. Kemudian kita ringkaskan darabkan 4 ni ke dalam apa semua. Okey. Kemudian kita kumpulkan semua yang ada X kuasa 2 ni bawa ke kiri, Y kuasa 2 semua ni semua ni kita akan bawa ke kiri dan kita biarkan sebelah kanan tu kosong Okey lepas kita ringkaskan akhirnya kita akan dapat persamaan seperti ini dan persamaan ini telah pun kita tulis dalam bentuk yang paling ringkas dan inilah dia persamaan locus yang kita cari tu Okey cikgu, okey. Panjang cikgu persamaan dia cikgu Nampak pelik ke cikgu nampak pelik cikgu sebab jarang jumpa. Okey Amir nak tanya apa-apa? Rasanya tak ada cikgu, saya faham lah. Okey, kalau macam tu maka sampai di sini dahulu pelajaran kita dalam geometri koordinat ni Ini merupakan slide yang terakhir bagi tajuk ini Okey kita jumpa lagi dalam pembelajaran untuk bab-bab yang seterusnya selepas ini Okey Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.